InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ini dengan kita sama-sama membaca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram wa ashabul nizam. Insyaallah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa syafiuhu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan persiapkanlah apa-apa yang diperlukan untuk hari esok di akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah taala, sungguhnya Allah taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya, setiap daripada umatku masuk dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa taat padaku maka masuk syurga. Barang siapa yang tidak taat kepada perintahku maka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intiba' wal ifadah wa istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang semati silakan Al-Fadil Tuan-tuan Imam, silakan Al-Fadil Tuan-tuan Bilal, Tuan Siap pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Taala. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah kerana dengan izin Allah Taala kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita menyambung kuliah kita, pengajian kita bab kitab bimbingan mukminin ataupun Mau'izah al-Mu'minin, bimbingan ataupun peringatan pada orang beriman. Kita berada dalam bab yang kedua, bab Fadilatul Ta'allum. Bab pada menyatakan kelebihan menuntut ilmu. Kelebihan menuntut ilmu. Baik. Minal ayat, sekah daripada ayat ataupun dalil tentang kelebihan menuntut ilmu itu, faqaluhu ta'ala, itulah firman Allah Subhanahu wa taala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqahuna fid din. Falaula nafara, maksudnya apa tuan-tuan?
mengapa tidak ada sekelompok? Kenapa tidak ada satu kelompok daripada setiap kumpulan firqah? Minhum, daripada mereka, daripada kamu, kan? Dia tafaqqahuna fiddin, kan? Untuk berangkat untuk menambahkan ilmu, mencari ilmu lah. Mengapa tidak ada sekelompok pun daripada setiap kumpulan mereka itu untuk berangkat untuk menambah ilmu agama? Macam tu. Ayat surah At-Taubah 122 kan, jumpa kan? Kat tuan satu terjemahan, dah ada boleh terjemah? Dah ada 2 orang je. Lain belum? Belum lagi. Akan datang. Saya aktilah Ustaz. Baik. Jadi ini yang merupakan dalil lah. Dalil berkenaan bahawa setiap daripada kita ni bukan semualah pergi berperang. Ayat ni asalnya berkenaan dengan berperang. Kemudian dalam ayat ini ada tahsis dia. Kenapa di kalangan kita ni tak ada yang pergi mencari ilmu? Kenapa semua nak pergi perang? Gitu. Semua nak pergi perang. Yalah, pergi perang kan besar kelebihannya. Antaranya ialah mati syahid, kan? Lepas tu kalau menang pula dapat ghanimah, harta rampasan perang, ya kan? Jadi ramai di kalangan sahabat tadi yang pergi perang kerana nak dapat mati syahid. Jadi Allah Ta'ala menegur orang-orang beriman supaya jangan di kalangan kita ni semua pergi perang. Hendaklah ada di kalangan kita ni pergi mencari ilmu lah. Sama ada cari ilmu kat tempat sendiri ataupun pergilah tempat lain, merantau lah. Ada di kalangan kita ni merantau jauh, pergi mengaji di Mesir, di Mekah, Madinah, kan? Ada yang Maghribi dan sebagainya. Pergi ke Yaman pun ada. Ada yang mengaji di luar negara je, sebab ada yang tak nak mengambil risiko mengaji luar negara. Sebab mengaji luar negara kadang-kadang ialah tak tentulah tempat orang ada masa okey, ada masa tak okey. Ada masa perang tempat orang kan. Sebab kita ni alhamdulillah lah, itu ramai dengan kita ni yang tak nak mengaji luar negara, nak mengaji tempat sendiri. Universiti kita pun banyak melambak lah. Kat Malaysia pun banyak melambak universiti dah. Cuma bezalah pengajian secara universiti serta pengajian secara pondok ataupun pengajian pesantren, kan? Pengajiannya adalah berbezalah. Jauhlah perbezaan dia. Sebab pengajian di universiti ni dia lebih kepada mengikut kepada silibus yang ditentukan dan kena habislah sekian-sekian. Macam tu. Kena habislah sekian-sekian. Kadang-kadang tak habis pun kitab banyak beli tapi tak usik pun. Saya mengaji di UKM dulu pun ambil bahasa Arab. Banyak juga kitab kena beli. Tapi tak semua kitab habis pun. Kadang baca sikit je, kan? Berapa 2-3 tajuk dah habis selesai. Lepas tu besok baca 2-3 tajuk dah selesai besok. Macam tu. Lulus peksa naik persen pula. Bila naik sem pula tak usik dah kitab lah. Kitab yang sem yang kemudian tak usik dah. Kena beli kitab lain pula. Macam tu. Itulah style pengajian universiti. Kalau style pengajian pondok ni, selagi mana tak habis kitab tu, tak naik darjah lah kita. Tak naik darjah. Kena habiskan kitab tu daripada kulit ke kulit, barulah naik darjah je tu. Barulah dikira alim pengajian tu. Kalau tak habis kitab kan, maka kira macam tak alim. Tu. Antara kitab yang muktabar, yang hebat-hebat orang mengaji kalau pondok, biasanya kitab mahali lah. Kitab mahali antara pengajian. Kitab yang tu talibin, banyak lagi kitab lain lah. Kalau mengaji kitab sampai kulit-kulit tu, insya-Allah lah jadi alim lah dia. InsyaAllah. Tapi kena mengaji betul-betul lah. Okay? Pengajian di Patani atau pengajian di Kelantan, dia menggunakan sistem dobit. Dia menggunakan sistem dobit.
Saya mengaji di Malaysia dulu, di Aceh. Dia tidak menggunakan sistem dobit. Dia tak bagi dobit kitab. Kalau Kelantan ni style, dia kena dobit kitab. Kalau penuh kitab bukan di dobit. Dobit ni makna dia catat lah. Catat yang apa disampaikan oleh Tok Guru tu, catat lah. Kalau penuh lah kitab tu. Kitab Jawi ke, kitab Rumi ke, penuh lah yang ditulis apa ini cakap Tok Guru tu. Kalau mengaji di Indonesia, dia tak menggunakan sistem dobit. Dia hanya benarkan dobit perkataan yang baru je. Perkataan baru yang kita tak pernah jumpa, baru kita tulis makna dia. Perkataan yang kita dah pernah jumpa, berkali-kali berjumpa dalam kitab tu, tak perlu nak catat lagi. Dan catat pun tak boleh catat dengan pen. Tak boleh catat dengan pen, kena catat dengan pensel je. Tak dibenarkan tu catat makna tu dalam pen. Guna pen tak boleh. Kalau mengaji di pondok di Kelantan, boleh je kau nak catat dengan pen ke dengan pensel ke, tak kisahlah, kau catatlah. Kan? Terpulanglah pada masing-masing lah. Tapi tu nak sebut perbezaan pengajian. Pengajian dia berbeza. Kat sini lain sistem pengajian dia, kat sini lain sistem pengajian dia. Jadi di samping tu memang sistem hafalan ni biasalah, sistem hafalan. Biasa yang disuruh hafal ni biasanya matan-matan lah yang suruh hafal. Matan wayah wa takrib, matan jurumiyah lah. Lepas tu kitab apa lagi yang suruh dihafal? Contohnya kitab matan benak. Matan benak wal asas. Tu wazan-wazan PN tu lah yang disuruh hafal tu. Nasara yansu, daraba yadribu, qa'ada yaqulu, jalasa yajlisu. Dia ada sulasi mujarad, ada sulasi mazid. Sulasi mazid mujarad tu ada 6 bab. Kemudian sulasi mazid tu tambahan lah, ada banyak bab lagi lah. Itu rubai mazid mujarad dan rubai mazid dan sebagainya. Setengah hafalan yang dihafal tu biasanya matan-matan yang suruh hafal. Tapi kalau kitab yang dah taubat-taubat tu tak ada disuruh hafal tau. Siapa nak menghafal dia? Matan alfiah. Tu berkenaan ilmu nahwu. Itu matan-matan tu memang digalakkan dihafal lah. Malah kalau di Aceh, di Indonesia, mereka buat pertandingan hafalan matan alfiah. Hafalan matan-alfiah, dia buat hafalan dia, pertandingan dia. Dia bukan saja disuruh hafal, dia sambung bait tu. Dia baca satu bait, lepas tu kita kena sambung bait itu, kan? Lepas tu dia dah sambung, dia akan tanya pula, minta syarahkan bait itu. Bait syair itu diminta kita syarahkan. Susah lah. Saya tengok masa saya dulu tak ada pertandingan tu. Tapi kemudian ni ada juga, masih lagi lah saya tengok secara live. Saya tengok beberapa pondok di Indonesia, di Aceh membuat sistem pertandingan matan alfiah. Saya tengok secara live, saya tengok dia orang buat live. Tengok perempuan ada, kan, lelaki ada buat pertandingan. Mana minta hafalkan matan alfiah itu. Lepas tu akan ada soal jawab lah dengan matan tu. Disambung matan tu dan suruh syarahkan sekali, insya-Allah matan. Baik. Itulah perbezaan sedikitlah pengajian. Baik. Kemudian waqaluhu azza wajal, dan Allah Taala telah firman Al-Quran, dia kata fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Fasalu ahlaz zikri, dan tanya oleh kamu akan orang yang ahli zikir. Ahli zikir ni mana orang yang cerdik pandai lah. Orang yang cerdik pandai dalam bab agama. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Gitu. Sebenarnya bukan dalam bab agama saja, apa saja bab. Kan kita kena tanya orang yang teliti dalam bab itu. Contohnya bab masalah COVID. Kalau masalah COVID, kita nak tanya siapa? Orang kesihatan lah. Doktor-doktor kan. Mereka yang tahulah berkenaan COVID ni. Kita para ulama dia hanya mulakan hukum je berkenaan tu. Jabatan mufti kan. Mufti kalau dia nak mulakan satu hukum tu, dia kadang bukan seorang dia nak terus mulakan hukum, tak ada.
Jawatan mufti ni dia ada ahli jawatan kuasa fatwa kan. Ahli jawatan kuasa fatwa ni mereka ada masa-masa tertentu mereka akan bersidang. Terutama sekali kalau ada isu-isu baru yang kena dikeluarkan fatwa. Gitu. Yang terdiri daripada bijak pandai lah dalam konteks Islam ni. Dalam konteks kita ni sembilan ni siapa yang biasanya pakar-pakar yang doktor-doktor kan. Contohnya doktor syuhada kan. Itu antara jawatan fatwa. Ramai lagi lain tu kan. Jawatan mufti ada beberapa orang lah. Kemudian pensyarah daripada universiti pun ada dipanggil, yang termasuk jawatan kuasa fatwa ni sembilan ni. Jadi maknanya Datuk Mufti tu kalau nak keluar fatwa, dia bukan seorang je dia nak keluar fatwa, tak ada. Dia akan panggil jawatan kuasa di sidang dulu kan, dan dibentangkan masalah tu. Kalau masalah tu contohnya berkenaan dengan COVID, dia akan dipanggil kesihatan punya orang dulu. Dipanggil kesihatan orang, lepas tu dibentangkan dulu depan jawatan kuasa. Setelah dibentangkan dan ada soal jawab dan sebagainya, barulah dibuat keputusan. Barulah keputusan boleh ke tak boleh kan, halal ke tak halal. Contoh kan, kalau melibatkan halal haram, halal ke haram, gitu. Sebab saya pun pernah dipanggil. Saya dulu pernah bertugas bahagian halal ni, unit halal, juru audit halal. Saya pernah dipanggil untuk memberikan sedikit penjelasan berkenaan dengan isu penyembelihan. Kan saya termasuk juru audit. Saya ada buat satu pemantauan buat audit halal di rumah sembelihan di Senawang tu. Di mana juru sembelihnya itu lembu yang dah sembelih tu dia masih mengotek, saya kata mengotek lah, masih ada pergerakan. Tiba-tiba juru sembelih tu dia dah potong kat sini. Dia buat pemotongan kat leher. Dia dah potong dah leher tu, dah putus dah. Dia dah sembelih. Lepas tu lembu tu masih bergerak lagi. Lepas tu dia potong dekat bahagian sini. Jadi jadi isu lah benda tu. Benda tu jadi video dia, kita buat video. Jadi video itu Datuk nak tengok. Datuk nak tengok. Tu yang saya pun dipanggil. Bukan saja dipanggil, malah yang tukang sembelih tu pun dipanggil sekali. Yang daripada veterina tu pun dipanggil sekali. Dan dibentangkan perkara tersebut. Setelah berpuas hati, akhirnya mereka buat keputusan lah. Gitu. Adalah keputusan ni, ada keputusan itu. Dia ada tempoh sebenarnya. Tempoh untuk bleeding ni, pendarahan ni dia ada tempoh dia lah. Lembu, contoh lembu biasanya berapa minit untuk dia betul-betul mati. Biasa lembu berapa minit, dia akan ikut pengiraan tu lah. Kalau seandainya masih lagi lembu tu masih hidup, tak sepatutnya benda tu dilapah dulu sebab dia masih hidup. Kalau lembu tu dah betul-betul dan mati, barulah boleh dipotong ke bahagian leher dia tu. Macam tu. Salah satu tanda kita nak tengok lembu tu mati, betul-betul mati kan, itulah ekor tu kan. Ekor itu kita lipat, bahagian ekor terlipat. Kalau ekor tu dilipat, dia tak bergerak lagi, mana dia dah mati tu. Itu cara kaedah dia lah. Anda tahu siapa juru sembelih? Juru sembelih sendiri kan? Imam juru sembelih. Macam mana cara nak tahu lembu tu betul-betul dah mati ke tak mati? Tak gerak ustaz, tak gerak mati tu. Ya ke? Salah satu dia ekor tu lah. Ekor tu kita bengkokkan ekor itu. Kalau dia tak mendang lagi, dah mati tu. Kalau dia masih mendang, matilah. Itu. Satu lagi kaedah orang kata mata itu. Mata itu kita sentuh atau usik mata Kalau mata itu masih berkelip, mana belum mati. Kalau tak kelip lagi, dah matilah lembu tu. Orang cakap. Itu ada khusus penyembelihan. Khusus penyembelihan lagi itu kepesan awal. Untuk kaki tangan jaiz sahaja.
Saya pun ikut sekali lah kursus tu. Kemudianlah saya koyam. Walaupun kita semua ulum ni dah banyak dah semua lembu dah. Banyak dah semua lembu tuan-tuan. Dia orang kata lesen ni ustaz yang kita dapat ni nak bagi pegawai agama ni, dia kata lesen ni untuk lesen yang besar sekali kita. Mana lesen ni kalau dapat mana-mana tompek dalam ni 9 ni ustaz boleh semulih kita. Tak kisah. Bukan ke Korea ustaz je. Mana-mana pun kalau dipanggil tak ada masalah kita. Tapi lah semulih. Ramailah itu yang ikut khusus tu. Untuk kaki tangan jais saja. Khusus tauliyah penyembelihan khas nama dia. Tauliyah penyembelihan khas untuk kaki tangan jais sahaja. Macam imam-imam ada juga kan, tauliyah sembelih kan ada. Tapi untuk Korea saja. Dia tak boleh keluar daripada Korea. Macam lesen jurunikah lah mau. Ke Korea imam. Jangan masuk Korea orang lain, marah orang lain. Baik. Jadi wa qaulu azza wa jal, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wasalu ahlaz zikri, maka oleh tanya oleh kamu akan orang yang ahli zikir. Ahli zikir mana orang yang bijak pandai dalam suatu bab itu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat 43. Wa amal akhbar, dan akhbar ni mana hadis. Hadis faqaluhu sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yatlubu min fihi ilman salakallahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan akan satu jalan, yatlubu fihi ilman, yang menuntut ia padanya akan ilmu, salakallahu bihi tariqan, maka Allah Taala memperjalankan baginya, membukakan jalan baginya, tariqan ila jannah, satu jalan ke syurga. Satu jalan ke syurga. Ini kelebihan untuk ilmu lah. Jadi nak masuk syurga, salah satunya untuk ilmu. Salah satu nak masuk syurga ni mesti untuk ilmu. Kalau tak untuk ilmu, maknanya susah nak dapat syurga tu. Sebab dengan untuk ilmu kita akan belajarlah hukum hakam. Hukum hakam, halal haram, sah batal, boleh ke tak boleh, kan? Kalau kita belajar, barulah ada jalan ke syurga. Kalau kita tak belajar, macam mana ada jalan ke syurga? Kita dalam keadaan jahil lah. Jahil ada dua kan, jahil basit, jahil murakab nama dia. Jahil basit ini orang yang tahu dia jahil. Dia tahu dia jahil, dia tak faham, jadi dia belajar, cari guru belajar. Jahil murakab ni dia tak tahu dia jahil, dah ada dia jahil, lepas tu tak tahu dia jahil pula. Itu namanya jahil murakab, jahil yang bersusun-susun. Jahil bersusun, banyak orang macam tu. Dia malas belajar lah, buang masa lah belajar ni. Sebabnya kadang-kadang dalam masjid tuan-tuan, kita tengok yang belajar orang tu je boleh. Orang tu je boleh belajar, boleh orang tu. Orang lain tak ada ke? Tak ada ustaz. Tu lah orang Kalau 5 orang tu lah orang 5 orang. Ke sini alhamdulillah ramai saya tengok. Alhamdulillah lah pengajian. Ada sebuah tompek tu sengaja tuan-tuan, 5-6 orang je. Kan waktu kadang datang, kata pergi ke tak nak pergi, pergi tak nak pergi. Pergi lah. Berapa orang pun tak kisahlah. Mengajar lah. Macam tu. Ada kan ramai. Macam masjid yang sengaja yang ramai, antaranya ialah Masjid Ar-Raudah, Taman Rasa Sayang. Masjid Ar-Raudah, Taman Rasa Sayang tu ramai jemaah dia. Kan? Paling tidak pun 40-50 adalah jemaah dia tu. Sekali kita mengajar tu, sebulan 2 kali. Ngajar bab akidah dan kitab Hakikat Hidup Beriman, dan kitab solat Nabi yang sahih. Solat Nabi yang sahih, 2 kitab mengajar kat situ. Pengurusia tu yang Ustaz Zul tu, pengurusia. Bagus masjid tu. Kan saya mengajar situ lama tu kan. Waktu saya mengaji universiti dulu, kan, dia orang buat collection.
untuk bantu saya mengaji, belajar. Kita dapatkan ijazah di UKM dulu, dia orang bantu. Sebab nak buat pinjaman, umur dah tinggi, pinjaman tak layan lah. Kan, PTPTN pun tak layan, yayasan negeri pun tak layan. Jadi channel ni nak belajar ni, nak habiskan belajar ijazah ni. Lepas itu jai pun tak ada nak bagi apa-apa, pandai-pandai lah. Kan? Dia antara inisiatif yang masjid tu buat, dia orang buat collection. So sikit maknanya bantu bayar yuran untuk Ustaz Muhammad kata. Sampailah saya ijazah. Dan MAIS pun ada juga bagi juga bantu. MAIS pun ada bantu juga. Macam tu. Ada juga minta daripada MAIS pun. Tapi MAIS pun bagi pun tak banyak. Dia bagi pun 1,000 je bagi. Satu sem 1,000. Yuran biasanya 2,000 lebih satu sem. Kita ada 8 sem. Untuk ijazah ada 8 semester. Pandai-pandai lah cari duit, nak habiskan macam mana. Kan? Baik. Itulah kelebihan lah dan perjuangan kita nak habiskan pengajian ni bukan satu perjuangan yang mudah. Kenakan usaha lebih, korban dan sebagainya. Kita pun masa tu belajar, anak pun belajar juga ke universiti. Anak pun berjuang dapat ijazah. Yang kat USIM ada, kat KUIM pun ada. Gitu. Sama-sama belajar. Bapa pun belajar, anak pun belajar sekali. Tuan-tuan. Itulah dia. Baik. Jadi Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yatubu bihi ilman, salakallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan kan sebagai satu jalan menuntut ilmu, Allah Taala membukakan baginya jalan ke syurga. Senanglah insya-Allah. Nak syurga sebab apa? Ada ilmu. Nak syurga mesti faham hukum hakam. Kalau tidak faham hukum hakam, kita main lontung jelah. Boleh ke tak boleh ke, halal ke, loteri ke, judi ke, semua halal, semua boleh. Janji dapat duit. Kan? Juga dalam bab sembahyang. Bila kita mengaji bab sembahyang, kita tahulah oh ni boleh, ni sah, ni batal, ni tak boleh, ni makruh, ni haram. Tak? Juga kalau kita mengaji tauhid, mengaji bab tauhid, contohnya mengaji bab sifat 20. Fahamlah ni, okey, apa dia katakan sifat ma'ani? Apa dia katakan kudrah? Macam mana dalil kudrah? Kenapa Allah Ta'ala ada kudrah? Apa beza kudrah Allah Ta'ala dengan kudrah kita? Kan? Kemudian iradah. Apa ta'aluk iradah? Setiap sifat ma'ani dia ada ta'aluknya. Sifat-sifat lain tak ada ta'aluk. Sifat ma'ani ada 6 itu ada ta'aluk. Yang lain tak ada ta'aluk. Apa benda ta'aluk? Bila cerita ta'aluk tak faham pula. Macam tu. Macam mana? Kan? Itu yang sebenarnya mengaji ni kan, sebenarnya mengaji tak pernah habis tuan-tuan. Tak pernah habis. Saya ni dah mengajar dah semenjak saya bujang lagi dah start mengajar. Semenjak bujang kan, saya dah tak mengajar. Sampailah anak saya dah 7 orang, yang bongsu pun dah sekatan 1 betul. Yang paling bongsu masih mengajar sekarang. Jadi jadi bila kita mengajar ni, mengajar kita rasakan macam banyak lagi bodoh kita tak tahu. Gitu. Banyak lagi bodoh tak tahu sebenarnya. Banyak lagi kitab yang kita rasa, banyak lagi ilmu-ilmu terdapat dalam kitab tu, kitab ni dan sebagainya yang tak terjangkau oleh kita lah. Macam tu. Tampak banyak sangat. Masya Allah tuan-tuan. Tak tahulah kalau orang rasa dia malas mengaji sebab dia dah pandai. Sedangkan kita pun dah mengajar berpuluh tahun pun tuan-tuan, pun masih ada rasa ada kelemahan, kekurangan pada kita lagi. Kita tak rasa pun kita ni hebat. Walaupun ada orang panggil saya Tok Guru kan, tapi saya rasa macam saya bukan Tok Guru, orang biasa je. Macam tu. Baik. Baik, waqala Nabi sallam, dan berkata Nabi SAW, li'anna taghdu fata'allama baba min al-ilmi khairun min an tusalli mi'ah raka'ah. Macam tu. Dan sabda Nabi SAW lagi, li'anna taghdu, kerana sesungguhnya berpagi-pagi, seorang itu berpagi-pagi,
Fata'allama baban, maka dia menuntut satu bab, belajar satu bab. Minal ilmi, daripada ilmu. Khairun, lebih baik. Min antusalliya mi'ah raka'ah, daripada dia berselawat, dia sembahyang sebanyak 100 rakaat, tuan-tuan. Pagi-pagi orang pergi belajar, menuntut ilmu, mengaji dan sebagainya, itu lebih baik daripada dia sembahyang 100 rakaat. 100 rakaat memanglah besar kelebihan sembahyang 1 rakaat. 1 rakaat dia dah berapa kan? Ini 100 rakaat kan, sudah besar kelebihan dia. Walaupun besar kelebihan macam tu orang sembahyang tu, tapi belajar satu bab saja tentang ilmu tu, dia jauh lebih baik lagi daripada sembahyang. Dan kealiman seseorang itu bukan ditinjau daripada ibadah. Kealiman orang itu bukan ditinjau daripada ibadah, kuat ibadah dia. Oh, orang ni kuat ibadah ni, dia alim ni. Dia ni rajin sembahyang sunat ni, dia alim ni. Oh, dia ni rajin sedekah, dia alim. Kita jangan ukur alim orang macam tu. Kerana kealiman itu bukan diukur daripada ibadah dia. Kealiman itu antara dia kan, dia ukur di segi mana bila tanya satu masalah tu dia boleh jawab. Itu alim lah. Apa je soalan dia boleh jawab. Itu alim lah tu. Dia ambil daripada kitab ni, kitab tu, kitab ni sebagainya. Dia alim lah. Dia tanya satu masalah, dia boleh jawab. Itu dikatakan orang yang alim. Bukan orang alim tu, orang yang kuat ibadah. Gitu. Baik, waqala Nabi SAW, Tala'ul ilmi faridatu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu ke atas setiap muslim. Menuntut ilmu itu fardu ke atas setiap muslim. Mana ilmu di sini ialah ilmu fardu kifayah, ilmu agama lah. Maksud ilmu di sini itu dah menuntut ilmu agama itu fardu kepada setiap muslim. Sebabnya wajib kita tahu ilmu, apalagi dalam bab agama ni. Kalau ilmu fardu kifayah ini cukup seorang je dalam kampung tu. Seorang je dalam kampung tu, kira dah terlepas lah yang lain. Kalau dalam bab fardu kifayah ni. Tapi kalau dalam bab fardu ain ni, setiap individu atas nama kata seorang itu akil, balik dan mukallaf. Akil, balik dan mukallaf, maknanya dia kena tahu benda tu. Tak banyak, sikit dia tahu. Dan dia pergi belajar, mengaji. Petalakilah dengan guru, macam tu. Dan mengaji ni kalau boleh biarlah mengaji habis. Ada orang kadang mengaji tak habis. Kan? Dia mengaji itu semangat dia sekejap je. Wah, semangat ni ustaz datang mengaji ni, kita beli kitab lah semua. Kan? 2-3 minggu lepas belajar tu, lepas tu dah hilang. Tak ada dah. Dia sama ada pelajar tu hilang atau guru dia hilang. Dia ada dua tu. Sama ada pelajar hilang atau guru hilang. Macam tu. Ada masa pelajar hilang, seorang hilang. Terutama sekali kalau pengajian bahasa Arab. Buka kelas, bila dongah ustaz nak buat kelas bahasa Arab ni, wah semangat nak belajar kelas bahasa Arab. Bila mengaji kelas bahasa Arab ya, 2-3 kali belajar, dia tak faham tu dia dah mula sakit lutut lah. Jomlah pergi, sakit lutut lah, ada hal lah, macam-macam alasan tu. Langsung tak muncul susah. Seorang daripada 30 orang tu dia mula hilang. Seorang hilang. Dah tinggal seorang. Kalau macam tu kita tutuplah kelas kita ni ustaz. Sebabkan tinggal seorang je. Buku dah beli tu, kitab dah beli, tapi tak habis-habis, tuan-tuan. Jadi semangat itu sekejap je. Ada juga tuan-tuan, dah beli kitab, beli buku, ustaz dia hilang. Ustaz hilang maknanya bertukar tempat mengajar. Antaranya bertukar tempat mengajar lah. Ataupun ustaz tu berpindah tempat lain, dah tak rapat, kitab pun tak kata-kata, tak tamat-tamat. Bila ustaz tak kata-kata, tak tamat, orang lain masuk, orang lain pula beli pula, kita lain beli pula.
Ustaz baru masuk, bukan dia sambung kitab tu, tapi dia suruh beli kitab lain pula. Dia kata dia tak boleh mengajar kitab tu, dia mengajar bab lain pula. Dah apa, dia satu lagi kitab. Itu biasalah tuan-tuan. Itu realitinya biasalah. Tapi kita nak tengok sebenarnya kesungguhan kita lah, sungguh ke tak sungguh. Faham? Kemudian waqala Abu Darda, dan telah berkatalah Abu Darda, li'anna ata'allamu mas'alatan ahabbu ilayya min qiyamil lailah. Kerana sesungguhnya aku belajar satu masalah terlebih dicintai kepadaku daripada qiyamul lailah, berdiri pada waktu malam. Ini kata Abu Darda. Dia kata aku belajar satu masalah dan aku faham masalah tu lebih aku kasih, lebih aku cinta daripada aku sembahyang waktu malam. Mana qiyamul lail lah gitu. Walaupun ya qiyamul lail ni pun ada kelebihan dia. Kan banyak kelebihannya qiyamul lail, bangun malam, kita boleh tahajud, kita boleh sembahyang hajat, kita boleh sembahyang taubat pada waktu malam. Dan pada orang masa tidur. Ayat Quran tu tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan? Surah apa tu? Surah Sajadah. Tatajafa junubuhum, mereka menjauhkan akan lambung mereka. Tatajafa junubuhum anil madaji, mereka menjauhkan lambung mereka daripada tempat tidur mereka. Bangun malam. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, dan mereka berdoa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan harapkan, takut dan harap kepada Allah Ta'ala. Itu ayat berkenaan sembahyang tahajud tu, mana diminta kita menjauhkan tempat tidur kita pada 1/3 malam untuk bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Baik. Jadi kata Abu Darda, aku belajar satu bab lebih aku kasih, lebih aku cinta daripada bangun malam. Tapi bukan makna nak tegah kita pada bangun, tak ada. Bukan hadis ni maknanya jangan bangun malam. Tak ada. Bangun malam memang digalakkan lah. Memang ada kelebihan, banyak kelebihan bangun malam. Tetapi nak bandingkan bangun malam tu dengan belajar satu masalah tu, dia kata aku lebih suka belajar satu masalah dan aku selesaikan masalah tu berbanding dengan bangun malam. Macam tu. Nak kelebihan untuk ilmu ni. Macam tu. Jadi bukanlah makna tak boleh bangun malam, bangunlah. Ada kelebihan, banyak kelebihan. Baik. Waqala aidan, dan berkatalah juga ia Abu Darda, al-alim wal muta'alim syarikani fil khairin wa sa'irul nas hamajun la khaira fihim. Kata dia juga, orang yang alim dan orang yang muta'alim, orang yang belajar, syarikani fil khairi, bersyarikat keduanya dalam kebajikan. Wasairin nas, sekalian manusia itu hamajun, kosong, la khaira fihim, tiada kebajikan bagi mereka. Ini pun nak nyatakan kelebihan orang belajar. Orang alim dan orang yang muta'alim, orang belajar itu berkongsi keduanya dalam kebajikan. Sekalian manusia kosong. Mana kosong ni jenis tak belajar lah. Yang ni tak belajar, kosong lah, hamajun, la khaira fihim, tak ada kebajikan bagi dia. Tapi kalau seandainya dia belajar, kan, ada kelebihannya ada bagi dia. Salah satunya belajar tu untuk hilangkan jahilah. Dia niat belajar ni pun penting juga. Pertama, niat belajar ni mesti ikhlas. Bukan kita belajar ni kerana nak berdebat dengan orang, nak tunjuk kita hebat. Jangan niat macam tu. Saya mengaji dengan Tok Guru pondok dulu, Tuan Guru Haji Wahid. Ingat tak Tuan Haji Wahid di Sungai Udang, Melaka? Pernah dengar kan? Tuan Guru Wahid Sungai Udang, Melaka. Ramai dia punya anak murid dia, ramai beribu anak murid dia, Tuan Haji Wahid tu, Sungai Udang, Melaka. Macam tu. Sebut, Chan, kamu belajar ni untuk apa? Adakah anda belajar nak berdebat dengan orang? Adakah belajar nak tunjuk kita ni hebat, nak bagus? Tak payah niat macam tu. Tak payah belajar. Pergi balik kita. Pergi balik.
Nak belajar ni ialah pertama ikhlas. Yang kedua belajar nak hilangkan kejahilan. Nak hilangkan kejahilan. Tu penting dia. Kemudian belajar ni mestilah antaranya ialah tul zaman, panjang masa. Belajar tul zaman, panjang masa. Jangan kita belajar baru 2-3 hari kan? Alah, taklim-alim pun aku ni baru belajar 2-3 hari. Betul dia kata aku taklim, malaslah belajar. Kerana belajar ni makan masa. Bukan sedikit masanya, bertahun-tahun nak belajar baru boleh jadi alim. Macam tu. Jadi kata berkata alim wa ta'alim syarikan fil khairi. Dan ada satu lagi hadis Nabi menyatakan bahawa kun aliman au muta'alliman au muhibban au samian wala takun khabisan fatahlik. Jadi kamu orang yang belajar, kemudian jadi kamu orang yang mengajar, kemudian jadilah oleh kamu orang yang mendengar, dan jadilah kamu orang yang cinta kepada golongan-golongan tadi, belajar, mengajar, mendengar. Wala takun khamis, jangan kamu jadi yang kelima. Kan, belajar pun tak nak, mengajar pun tak nak, mendengar pun tak nak, mencintai orang yang belajar, mendengar, kata belajar pun tak nak. Kan, patahlik, maka binasalah kamu, kata Rasulullah SAW. Binasalah. Belajar pun tak nak, kan, cinta pada orang belajar pun tak nak, suka pada orang belajar pun tak nak. Tak nak. Kalau sengaja semodang tu kan, ada masanya kita dapat banyak permintaan daripada luar ni. Contoh buat kenduri, panggil orang pondok, datanglah kan, ramailah buat kenduri, jemput semua. Kadang ada orang berniaga ni, orang berniaga pasar malam ni kan, ada masanya dia punya kuih tu tak habis. Ada masa kuih tak habis. Sebab apa? Hujan lobek. Bila hujan lobek, kuih tak habis. Dia jual macam-macam jenis kuih kan. Kita pun dah agak dah, kalau potang tu hujan lobek, mesti kuih tak habis. Mesti kuih tak habis. Memang betul. Lepas tu lepas isyak kan dia datang hantar kuih, banyak kuih dia, macam-macam kuih tu kan. Perniagaan dia, hujan dia tak habis gitu. Tapi kalau tak hujan, kadang dia hantar juga, tapi tak banyak lah. Tak banyak lah sebab kuih tu dah lari habis kan. Macam tu. Ini nak menunjukkan pada kita sayangnya orang mengaji tu. Sayang dia, walaupun dia tak mengaji, tapi kecintaan dia pada orang mengaji tu ada. Serakah lah ke kuih dia. Kita tak kisah pun. Sampaikan kita dah tahulah bila dongar dia punya van tu bunyi horn tu, kita tahu dah sampai dah. Ni kuih sampai dah. Conok tu. Macam tu. Sampai dah kuih. Kalau hujan potang tu lah. Tapi kalau hujan tak hujan potang tu, biasanya kuih dia tu habislah. Adalah sikit-sikit tinggal lagi untuk kita orang jantar. Nampak? Sayanglah ke kita mengaji situ. Baik, tuan. Seterusnya, wa qala Syafi'i rahimahullah, dan dalam berkata Imam Syafi'i rahimahullah, talabul ilmi afdalu minan nafilah. Talabul ilmi afdalu minan nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada ibadah sunnah. Ibadat sunat, nafilah ni sunat. Kata Imam Syafi'i, menuntut ilmu lebih afdal daripada kita buat ibadah sunnah. Bukan makna ibadah sunnah tu tak baik, bagus. Banyak macam-macam ibadah sunnah kita buat. Sembahyang apa? Sembahyang duha. Ada orang tak tinggal sembahyang duha macam tu. Sampai 12 rakaat dia setiap hari. Kalau dia tak sembahyang duha tu tuan-tuan, dia tak selesa lah kalau tak sembahyang duha tu. Dia akan cari masa dan ketika dia pergi surau ke mana, ke bilik ke, kalau ke rumah dia bilik sembahyang duha lah. Macam tu. Dia tak selesa kalau dia tak sembahyang duha gitu. Memang dia biasa sembahyang duha. Macam tu. Kita juga sembahyang sunat apa lagi? Qabliyah dengan ba'diyah. Ada orang malas sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ni. Tak apa bodoh dia nak kojak, kita tak tahulah. Tapi dia malas dia sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat qabliyah ataupun ba'diyah. Dia ada muakkad, ada ghair muakkad kan? Macam tu. Kita boleh buat sampai ompek. Kita boleh buat empat dan juga boleh buat dua. Mana sebelum zuhur dengan selepas zuhur. Lepas tu sebelum asar. Lepas asar tak ada.
Lepas tu selepas maghrib, kemudian sebelum isyak dan selepas isyak, kemudian sebelum subuh. Sunat yang kita digalakkan buat macam tu. Ada orang malih dia nak buat. Dia tunggu sembahyang wajib, sembahyang isyak je, sembahyang apa, sembahyang fardu je. Lepas sembahyang fardu kan tu bolehlah keluar. Tapi walaupun sembahyang sunat tu banyak kelebihan-kelebihan dia, kan, tetapi nutut ilmu ni kata Syafi'i lagi besar kelebihan dia. Lagi besar kelebihan nutut ilmu. Baik, kemudian waqala Fathul Musili, dan berkatalah Fathul Musili rahimahullah taala, alaisal marid idza man'a at-ta'am wasyarab wad-dawab jamud. Bukankah orang yang sakit itu apabila tertegah dia makan dan minum dan ubat, dia akan mati? Bukankah orang yang sakit, dia kata alaisal marid idza man'ul ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Bukankah orang sakit itu apabila tertegah daripada makan, minum dan ubat, dia akan mati? Qalu, mereka berkata bala, ya. Qala berkata, ya, kazalika qalbu. Begitu juga dengan hati. Iza muni'a anhu hikmah wal ilmi salasa ayyam yamut. Begitu juga dengan hati kita, apabila tertegah hati kita daripada hikmah mana kebijaksanaan, wal ilmi dan ilmu, salasa ayyam selama 3 hari, yamut, maka hati kita tu mati. Gitu. Hati kita tu mati kalau masa 3 hari ini kita tertegah daripada belajar ilmu dan juga hikmah, kebijaksanaan tak ada. 3 hari maka hati kita mati. Itu sebabnya kita kena ada sentiasa belajar. Kalau tak ada belajar pun tazkirah ringkas daripada imam. Kita ada tazkirah ringkas daripada imam, ataupun tazkirah online. Kan dulu online kan, sekarang ni ada juga online kan. Tazkirah secara online atau dalam grup kita dalam ni, kita tazkirah ringkas. Tak apalah, buatlah kan. Maknanya kalau tak ada benda tu 3 hari je, kata Fathul Musili, dia kata hati kita mati. Walaqad sudika, dan sungguh dibenarkan. Fa innal ghada'a qalbi bil ilmi wal hikmah. Maka sesungguhnya makanan hati itu ialah ilmu dan hikmah. Wa bihima hayatuhu, dan dengan keduanya ilmu dengan hikmah tadi, maka hiduplah orang tadi. Kama annal ghada'ul jasad at-ta'am, sebagaimana makanan jasad itu ialah makanan. Sebagaimana makanan jasad itu ialah makanan. Kan makanan jasad kita ni makananlah kita makan. Kan batang tubuh kita ni nak kuat, nak bersemangat, mesti kita ada makanan. Tak ada makan macam mana tak semangat kan. Layu ya letih kan, lomau ya kan, macam tu. Nak bergerak pun susah, nak buat motor pun tak larat, lomau ya tak makan. Macam tu. Jadi begitu juga dengan hati kita, kata dia. Hati kita ni pun ada makanan dia kata. Makanan hati kita al-ilmu wal hikmah, ilmu dan juga hikmah. Dia kata, faman fukidal ilmi faqalbuhul marid. Barang siapa yang fakidlah ilmu, maka hatinya tu sakit, dia kata. Siapa yang fakid ilmu, mana malas mengaji, malas belajar, malas cari ilmu, faqalbuhul marid, maka hati itu sakit. Sakit ni maksudnya sakit manawi, bukan sakit oi nampak sakit lah kan. Kau tak belajar kau? Tak belajar, sakit ni, sakit dah tu ni. Bukan mana sakit tu sakit dari segi fizikal dia, tak ada. Sakit ni sakit maknawi namanya, sakit majazi. Kemudian wa mautuhu lazim, dan kematian itu lazim, boleh berlaku. Walakinnahu la yashuru bih, tetapi dia tak rasa dia tu. Tetapi dia tak rasa hati dia sakit. Bukan dia sakit hati ni disebabkan tak ada ilmu dengan ilmah ni, bukan macam kita sakit biasa. Sakit biasa kan ada rasa sakit hati kan macam tu. Bukan sakit macam tu. Sakit hati marah kat orang pun sakit hati juga. Bengang betul aku dengan dia, sakit hati tu. Aku dapat aku tibai kepala dia tu kan gitu. Tu sakit hati tu orang tu. Bukan sakit hati yang macam tu.
Walakinnahu la yash'aru, tetapi dia tak tahu, tak merasa dengannya, dia tak merasainya. Is hubbud dunya wa sya'luhu biha abtalah ihsani. Kerana apa? Kenapa dia tak rasa? Kerana kecintaannya kepada dunia dan kesibukannya kepada dunia tadi, dia menghilangkan akan perasaan dia tadi. Menghilangkan perasaan dia tadi. Dia istilahkan dia tak rasa sebenarnya dia sakit. Dia tak rasa dia sakit, tapi sebenarnya dia sakit. Sebab apa? Tak ada ilmu, tak ada hikmah, malas mengaji, malas belajar, mana tak ada orang beri peringatan pada dia, tak ada bagi nasihat pada dia. Kalau orang bagi nasihat pun kadang dia marah, dia bongih, ada macam tu kan. Pantang kita terus sikit dah bongih dia kan, macam tu. Marah dia kan. Ada pesen orang macam tu kan. Nauzubillah. Wa na'udzubillahi min yaumin kashful kitab. Dan kami berlindung kepada Allah Ta'ala pada hari terbukanya segala tabir. Kita minta berlindung kepada Allah Ta'ala pada hari terbukanya segala tabir. Maknanya segala rahsia-rahsia besar semua akan terbuka besar daripada Allah Ta'ala. Fa'ainan nas niyam, maka sungguh manusia itu semuanya tidur. Fa'iza matu intabahu, bila dia mati besok baru terjaga. Banyak manusia ni tidur. Sebab apa? Disebabkan nikmat banyak Allah Ta'ala macam-macam ni, dia malas nak mengaji. Alah, tak mengaji pun aku berjaya juga. Aku boleh beli kereta, aku boleh beli rumah, bini cantik, boleh beli tanah, boleh beli aset tu, mesin dan sebagainya. Kan? Buat apa nak ngaji-ngaji? Masa lah ngaji ni. Buat masa je kan? Macam tu. Itu dikatakan an-nasu niyam, manusia tu semua tidur. Faiza matu intabahu, bila mati besok baru terjaga. Bila malaikat tanya soal jawab, ma dinuka, ma imamuka, ma qiblatuka, dah merapan tuan. Apa nak jawab? Macam mana nak jawab ni? Ngaji tak ada. Kan? Ni siapa yang datang ni? Tak pernah ni. Yang datang tu Nabi datang. Kan dalam kubur kan ada cerita kan, Nabi datang. Dia tak kenal ni Muhammad. Rasulullah pun dia tak kenal. Sebab dia tak mengaji. Kan? Bila dah mati besok ataupun nyawa dah sampai ke hukum, barulah terjaga. Macam itulah, macam tu. Waqala Ibn Mas'ud sikit lagi Nabi cakap ni, waqala Ibn Mas'ud radhiyallahu alaikum bi ilmi qabla ayyarfa. Atas kamu tadi dengan menuntut ilmu sebelum ilmu tu diangkat. Wa rafu'u matul riwayah. Ilmu itu diangkat dengan matinya pengajar, orang alim. Riwayah ni pengajar lah, mana orang yang mengajar. Ilmu tu cara macam mana ilmu tu diangkat? Dengan salah satunya mati orang alim. Banyak orang alim sekali mati. Seorang kan meninggal. Tunggu dia meninggal. Betul? Wa inna ahadan lam yalid aliman. Kerana semuanya seorang itu dia tidak diperanakkan dalam keadaan alim. Setiap kita ni lahir ke dunia tak ada yang alim. Dia mesti ada proses pembesaran baru jadi alim. Tak ada tiba-tiba kan, lahir je bila tanya rukun sembahyang berapa? 13. Rukun iman berapa? 5. Rukun iman 6 perkara. Rukun Islam 10 perkara. Cuba mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan? Ni dah boleh jadi imam ni. Oh lahir nak jadi imam. Kan? Ni boleh gantikan Imam Ali Batur ni. Kan? Ada tak orang lahir macam tu? Tak ada. Tak ada. Semua lahir dalam keadaan jahil, tak tahu apa-apa. Kan? Bila seorang bayi dilahirkan, kan, semua orang di sekeliling kita akan tersenyum, ketawa. Nah, nanti bila kita mati besok, semua orang sekeliling kita akan menangis. Kita lah mati so orang semua menangis. Isteri kita, anak kita, suami kita, semua menangis sedih kan, kematian. Tapi bila kita lahir ke dunia, semua ketawa, seronok, tersenyum, kan, dapat baby kan gitu. Orang bertanya kan, lelaki ke perempuan, kan, berapa kilo? Biasanya berapa kilo? Berapa kilo kan? 30 kilo Ustaz. Push, 30 kilo. Itu biasa orang tanya. Biasa sama ada lelaki perempuan ataupun berapa kilo. Gitu.
Main bersalin normal ke tak normal? Itu biasa orang tanya. Baik. Wa innama ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu tadi dengan belajar. Ilmu tadi dengan belajar. Walaupun ada ilmu tak perlu belajar. Ilmu laduni tak perlu belajar. Itu anugerah kepada Allah Ta'ala kepada para wali. Kita ni orang biasa ni kena belajar. Tak belajar tak akan dapat ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Okey, sekian itulah perbincangan kita malam ni. Saya buka pertanyaan kalau ada. Sebelum saya tutup. Ada? Tak ada? Alright. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftahna muta'arifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.